Halo. Ya. Aulia, galeri kereta. Mau interview tokek? Isuzu Trooper 1984. Boleh bro, aku try jet dia sikit lah. Boleh. Okey. Assalamualaikum. Oh ya. Tokek. Itu siapa? Saya punya kawan lah. Itu galeri kereta YouTube. Mau interview you sama you punya trooper. Cincau dia mau. Apa dia mau interview ah? Hah? Ingat ini kereta purba mau kasih masuk galeri ah? Okey. Wah pakai suka-suka hati punya ah? You popular mah. Wah popular. Galeri kereta 800,000 subscriber. Masuk you punya Isuzu Trooper 1984. Kasih boost. Oh dia famous punya orang ah? Famous punya orang. Ayo. Jom lah kejap. Tengok, kasih tunjuk sama gua. Jom. Ya tak lah famous gua hantam saya ah. Famous. Kejap Kasih je. mati ya. Kasih on. Galeri kereta. Kasih on. This one dah kereta ah. 4x4 ah. Jom. Spin. Nak juga. Show me how to get around. So tell me what you're thinking now. Assalamualaikum. Hai, saya Azhan Nurani. Wah, hebatnya kamu, yakinnya kamu. Terima kasih kepada Galeri Kereta hari ini kerana menjemput saya dalam channel dia. Saya selalu dengar ini adalah channel automotif yang paling tinggi subscriber dia, dan hari ini saya rasa betul melalui sifu saya Pekin Ibrahim menjumpakan saya dengan owner Galeri Kereta ni. Dan sebenarnya di samping menjadi tetamu dalam channel ni, saya harap hari ini saya dapat banyak ilmu saya tentang dunia pemotoran bersama Galeri Kereta. Okey, kita nak sembang-sembang sikit hari ni pasal ni dah, Kasim Selamat. Saya panggil dia Kasim Selamat sebab dia ada trompet. So baru aja letak trompet tu. Ini adalah Isuzu Trooper tahun 1984. Dia enjin asalnya adalah enjin petrol 2.0 dan sekarang ni menggunakan enjin 4JB diesel 2.8 turbo. Baik, asal kereta ini digunakan oleh seorang owner, orang tua dari PJ, dia duduk di PJ, dan punca beli kereta ni sebab saya dah jual saya punya Hilux Vigo 2.5, saya dah jual dan kemudian beli kereta lain, tapi rasa keinginan nak bawa kereta 4x4 tu dah sebab dah 10 tahun pakai 4x4, saya masalah bila pakai kereta rendah. Jadi saya kena ada kereta tinggi juga. So masa syuting ada orang main-main, dia godek, dia kata ada orang tua tu nak jual. So dia letak iklankan dalam Facebook dan saya call, dia datang ke set saya. Dia nak jual 9,000, masa tu dia hantar runner dia suruh jual. Saya picit harga, saya kata 6,000 saya ambil sebab nanti saya kena buat banyak barang. Rupanya memang betul lah. Akhirnya dia jual 6,000. Saya beli, kemudian masa dia datang, dia memang dalam bentuk asal, dia tak ada buat apa-apa. Body sangat baik masa tu, warna dia warna merah, cat asal, dan tak ada apa-apa pun yang berubah lagi masa tu. So dia nampak kereta orang tua lah sebab dia kereta bandar, dia tak pernah masuk off-road pun. Kemudian bila saya pakai, dia bertahan selama 2 minggu je. Kemudian dia mulalah berasap-rasap. Saya pernah try naik ke kebun, off-road sikit kebun saya tu, dia tak lepas 2.0. Kemudian saya minta nasihat daripada mekanik. Mekanik kata boleh tukar ni, try pakai carburetor Wira. Saya pun tukar carburetor Wira, tapi pun tak lepas kat naik bukit. Saya cakap apa hal kan. Dan kemudian dia berakhir di tepi jalan, adik saya bawa berasap-rasap. So enjin kena turun. So mekanik kata tak nak bang, tukar enjin je lah, senang. So masa tu sebelum MCO yang first, jadi saya pejam mata, saya kata okey lah, buat je lah.
So tukarlah enjin. Itulah akhirnya jadi enjin 2.8 ni dah masuk diesel kat sini. Kemudian bila dia pasang, okey, kereta ni banyak melalui proses try and error. Maksudnya bila mula-mula pasang dia tak ada grill depan ni lagi. Dia punya bulba depan dia pun dulu sangat rendah je sini. Kemudian dia pasang dia lift up 3 inci masa tu. Sekarang ni 6 inci. Masa tu dia naik lift up 3 inci dan saya still tak nampak kereta ni tinggi. Satunya sebab masa tu dia pasang bulba ni salah. So bulba ni sepatutnya kalau macam ni kita tengok kedudukan ni kan, dia mesti di atas grill. Tapi bulba dia pasang ke bawah lagi pada masa tu. So grill dia duduk atas. Jadi dia nampak macam sumbang lah. Pada mata memandang pun memang tak sedap. Dan masalah dia bila saya tak minta, tapi mekanik tu dia buatkan saya side step semua dan sebagainya. Dan side step tu paling masalah bila dia tak buat bracket macam ni. Kat sini ada bracket. Bila ada bracket, kalau kita ada masalah macam bar depan ni saja ada problem, kita boleh turunkan, kita boleh dismantle. Kalau dulu dia buat sekaligus, kemudian dia terus welding ke chassis. Dan ini sangat salah dan saya tak tahu masa tu. Jadi bila saya tak okey dengan, saya tak berapa puas hati, enjin okey tapi body tak okey. Saya hantar ke satu mekanik lain di Damansara, kemudian dia check, dia kata okey, satu masalah dia chassis ni. Bila dah sambung terus ke side step ni dia ada problem. Dan kemudian dia kata kena tinggikan. So saya menggunakan Teflon yang ni. Okey, ni Teflon. Okey. So Teflon ni lah yang akan tinggikan dia, dan saya kena tukar dia punya absorber kepada absorber yang warna kuning kat dalam sana tu, kat belakang ada absorber untuk heavy duty. So bila dah tukar absorber heavy duty, dia kata dia akan naik 6 inci. 6 inci sebenarnya dia boleh tinggi lagi, tapi sebenarnya untuk jalan dekat Malaysia ni nak menyenangkan, nak masuk tol apa semua, kebanyakan tol palang dia antara 2.0 ke 2.1. Tu saya lepas lagi. So kalau 1.9 tu saya mungkin tak lepas. So dia agak tinggi. Jadi itulah. So bahagian depan ni bila dah tukar ni, yang ini custom buat grill macam ni, sebab saya tak nak yang dulu saya pakai bulba masa untuk Hilux saya. Dia akan, bila kita pakai bulba yang betul-betul berat tu, steel tu, dia akan reduce kita punya banyak dari segi power engine. So saya gunakan yang ini, dia lebih ringan sebab dia konsep grill macam ni. Jadi dia tak bawa yang berat sangat dan angin boleh lepas. Jadi dia simple lagi untuk berjalan. Saya lebih kepada aksesoris untuk mata sajalah. Bukannya saya nak main betul-betul off-road. Jadi saya tak perlukan yang betul-betul lasak. Jadi nak nampak, dia nampak garang sajalah. Jadi bila dah letak grill macam ni, saya lebih berpuas hati dan dia lebih mudah untuk dismantle kan. Dan yang pertama sekali, saya tukar dia punya tayar dengan rim. Rim asalnya warna putih. Rim kereta lama lah, rim besi betul-betul, memang total besi. Tapi geng-geng main off-road dia sangat suka rim tu, sebab dia akan terbalikkan rim tu, dia masuk dan itu lebih sedap main dekat dalam. Jadi saya tukar ni, ini saya tukar dekat AD 4x4 menggunakan tayar 35 inci. Okey, 33. Dia boleh tinggi lagi 35. So tayar ni nampak macam off-road sikit, padahal saya tak buat apa-apa pun. Saya tak letak pun spacer. Kalau spacer dia akan nampak tayar tu terkeluar lagi. Jadi macam ni dah cukup dah daripada saya. So ini tayar yang saya rasa kategori paling murah dalam tayar dia. Menggunakan tayar buatan Thailand, Atlas ni. So lebih kurang saya bagi tahu harga dia sebiji 750. Ini yang paling murah untuk saiz 33 inci ni. Kalau kita guna Bridgestone ke Maxxis ke, dia antara harga ke 980, ada yang hingga ke 1000 sebiji. Jadi ini dah cukup lah untuk main kat dalam ni. Jadi ini tak ada asalnya snorkel ni. Snorkel, okey, kalau kita tengok kebanyakannya Hilux kereta-kereta baru semua snorkel dia di sebelah kanan, sebelah driver. Tapi kereta lama macam Isuzu ni, dia akan duduk di sebelah kiri. Boleh juga nak pergi belah kanan, tapi saya kena modify dia lalu dari dalam. Jadi saya rasa macam tak perlu. Dan ini pun hanya untuk aksesori saja. Saya letak di sebelah sini. Yang ini saya buat di Sungai Choh. So dia yang designkan jadi macam ni. Asalnya adalah warna chrome. Kemudian saya pergi letak dia punya powder dia, bagi matikan terus black kat sini. Sebab kalau kita tak letak nanti dia akan berkarat.
So ini agak penting juga. Okey, masalah yang lain, ini masih asal. Side mirror ni dia selalu kepak angin. Dia akan kalah dengan angin. So dia selalu kepak. Jadi dia agak buruk sikit. Saya pergi letak gam ni, pekin ni aja. Saya tak tahu gam apa dah. Saya pergi letak ni, janji dia mati je. Saya punya planning saya nak buat yang macam lori punya style tu. Yang chrome tu kan. Kalau dapat buat tapi saya tak jumpa lagi. Itu saya punya planning lah. Kemudian roof rack ni. Roof rack ni pun masih try and error. Mula-mula dulu saya beli yang accessories-nya. Harga dia lebih mahal, 1,500 masa tu. Yang ini saya buat balik harga dia baru 1,000. Tapi yang roof rack yang dekat accessories, dia tak heavy duty. Dia hanya untuk letak barang. Yang ini boleh sampai 4 ke 5 orang berdiri atas ni. Tak ada masalah. Saya punya plan saya sebenarnya nak guna ni satu untuk dulu kegunaan untuk shooting lah. So boleh letak kamera dekat atas ni. Dan kalau kat kebun, saya tak perlu panjat pokok rambutan. Saya boleh parking bawah pokok rambutan, saya duduk atas ni je. Memang itu pun yang saya buat sekarang ni, tengah musim buah ni. Dan kelemahan ni, dia asal dulu tak ada tempat pemegang ni. Hanya rata sebab saya fikir kalau pergi ke tol ke ataupun basement, saya tak ada masalah akan tersangkut. Tapi yang ni tempat pemegang ni tak ada. Jadi saya tambah kemudian, asalnya rata, dan saya perlu juga buat dia punya pagar sikit. Itu planning akan datang. Sebab bila saya bawa letak barang nak ikat ke, dia akan cepat mengelongsor. Dan kemudian saya tambah spotlight ni. Dulu plan asal nak letak spotlight 4 biji yang bulat tu. Tapi bila saya tengok yang ni macam smart kan. Spotlight ni pun bukan kerap pakai pun. Dia hanya bila kita masuk hutan dan sebagainya, kat jalan pun tak pakai dan dia akan silaukan mata. Dan saya spotkan dia ke bawah. Saya tak pergi ke depan. Sebenarnya dia sepatutnya ke depan. Tapi masih je boleh adjust. Kecuali kalau kita kat dalam hutan tu betul baru kita adjust. Sebab saya pergi ke jalan raya supaya dia tak kacau pemandu hadapan. So inilah saya tukar colour ni matte grey. Sebab mula saya nak buat matte black. Tapi dekat area KL, kos dia normal adalah antara 4,500 ke 5,000 kalau nak tukar ni. Dan saya dapat satu di mekanik kampung di Kuala Kubu. Dia offer harga yang mula saya tak percaya, 1,800. Siap ketuk, cat simen apa semua, 1,800 dengan colour ni. Ni colour Land Rover yang saya memang tengok pada gambar saya hantar. Saya kata boleh tak buat ni. Dia pun test spray dia dekat belakang penutup cat. Dan akhirnya jadi macam ni. So yang ni saya tak ada tukar apa. Plan akan datang kalau boleh saya nak tukar ni. Cermin ni saya nak tukar yang single. Tak nak buka ni sebab belakang dah tak ada passenger. Saya dah buang seat belakang. Trooper ni dia ada dua model. Tahun 84 dia keluar dua pintu lah depan. Dan bila tahun 86 dia keluar big horn tu yang depan belakang ada pintu. Jadi dulu kalau penumpang belakang nak masuk, dia kena masuk ikut pintu depan juga. So turunkan kerusi. Tangga ni dulu tak ada. Ni saya tambah. Ini tayar ni kalau ikut kan, tengok kan rim ni dengan rim yang saya pakai tu tak sama. Ini untuk aksesori saja juga. Dan emergency saja saya pakai sebab saya beli pun tayar lama. Letak kat sini tapi tak pernah pakai pun tayar ni. Okey, ni dalam dia. Dalaman dia dulu kat dalam ni semua papan je. Tapi saya tukar, saya letak plate ni. So semua saya letak macam ni. Sebab bila kereta lama dia agak reput sikit belakang dalam ni. Dan saya tak suka benda tu, jadi saya letak ni sebab saya nak dia lasak. Bila saya dah tinggikan kereta ni, dulu asalnya nak pergi kebun je. Bila dah tinggi dengan harga pun dah agak Firaun jugalah keluar harga dia. Jadi saya cakap dengan mekanik, buat kereta ni supaya aku tak malu nak bawa. Itu saya punya pesan dekat dia. Buatlah, dah banyak berhabis ni, jadi buat sampai aku tak malu. Sampai dia buat, sampai sekarang ni saya dah macam tak lalu nak buat kereta lain dah. Saya lagi suka kereta ni sebab simple. Saya guna dia untuk shooting. Nampak kat dalam ni dulu, belakang ni ada box aircon untuk passenger sebab belakang ni ada kerusi, seat. Jadi saya buang seat tu,
Saya buat macam ni dan saya buat tempat gantung baju. So ada 2, 3 tempat gantung baju. So saya boleh susun baju saya kat sini kalau pergi syuting. Syuting kita buat baju banyak. Kemudian sini dulu, seat belakang bila saya buang, saya buat satu lubang panjang. Saya buat plate, mula-mula saya buat lubang panjang. So dia tutup supaya barang semua tak bergolek. Sebab saya pun main basikal, jadi saya ingat nanti saya boleh letak basikal. Jadi bila tutup kat sini, basikal tak boleh penuh. Jadi saya buang balik, saya jadikan dia box kat sini. So barang-barang kecil saya boleh masukkan dalam ni. Kapet atas saya tukar. Ini harga dia 1000 saja. Daripada atas depan ke belakang tukar 1000. Aircon belakang kita dah buang, tinggalkan aircon depan saja sebab belakang pun tak ada passenger. Semua kalau rasa nak lepak-lepak dalam hutan ke apa, nak lepak belakang ni saya ada kipas, saya masih boleh onkan kipas tu. Kipas manual. Ini kompresor. Kompresor ni untuk Kasim selamat depan tu berbunyi. Dan juga saya ada tabung kompresor untuk saya pump tayar atau nak spray angin semua ada kat sini. So nanti kita boleh cucuk je kat belakang tu. Yang lain pula masalah kereta ni, tank dia sangat kecil. Ya, tank dia sebenarnya dalam 30 liter, lebih kurang dalam 30 ke 35 liter, macam lebih kurang dalam RM60 ke RM65 macam itulah. So agak susah bila kita nak pergi long distance. Kena kerap isi minyak. Jadi saya ada jumpa satu mekanik lama ni, dia masukkan saya Opel Frontera punya tank. So kedudukan dia dekat sini, ni besar ni. Dulu dia di sebelah kanan sana. So bila dia tukar Opel Frontera ni, dia boleh masuk sekarang ni kalau minyak, kalau dulu RM60, sekarang boleh masuk ke RM160. Cuma masalah dia pula sekarang ni, dia punya meter. Sebab meter dulu hanya untuk tank kecil. Jadi bacaan meter ni sekarang, kalau dia penuh, dia baru separuh. Kalau dia dah habis tu maksudnya dia ada separuh lagi. Tapi kalau dah habis langsung pun tetap macam tu. Itu masalah saya. Jadi saya sentiasa isi minyak penuh je lah buat masa sekarang ni. Yang ini benda yang saya belum solvekan lagi sebab PKP ni. Dan ni aksesoris yang kata aksesoris mengada-ngada lah. Saya just tambah satu reverse cam kat sini. Dan untuk reverse saya perlu ada lampu sebab kalau malam tak nampak. So saya tambah lampu. So dia akan automatic bila saya reverse dia akan lampu ni akan menyala. Dan saya letak tambah lagi sensor kat sini. Sensor ni susah nak letak sebab grill ni semua berlubang. Jadi saya terpaksa letakkan plate dan baru boleh masukkan sensor ni. Ini musim buah, kereta ni sebenarnya bawa balik kebun. Jadi tak ada senonoh sangat kereta dia. Okey, inilah dalam dia. Ini adalah, dia bukan Recaro, seat ni. Seat ni saya tukar sebab seat asal dia memang agak teruk sebenarnya. Dan dia kuat berdebu. Sebab dia guna fabric kan. Jadi saya tengoklah seat ni. Kebanyakan seat ni harga dia macam boleh tahan kat Firaun dia. Ada yang sampai 2,000 lebih, 3,000 lebih. Yang ini saya dapat paling murah, 1,500 di sebuah kedai aksesoris di Selayang. Benda yang sama yang saya dapat daripada kedai lain yang offer saya sampai 2,000 lebih. Saya pun tak tahu kenapa. Brand yang sama. Yang penting dia selesa, dia bucket dan jauh lagi selesa daripada kereta yang asal yang mula-mula datang tu. Jadi yang ini bila letak ni saya betul-betul dia bagi feel yang okey, saya dah semangat nak bawa kereta ni bila dengan compare dengan yang dulu dan dia lebih comfort lah sebenarnya. Kemudian steering dia asalnya adalah steering yang klasik sangat kecil tu. Kemudian saya tukar ke, saya cari lama dan dengan bantuan Pekin juga. Dia selalu keluarkan dari YouTube, dia kata dia nak carikan steering untuk saya. Akhirnya jumpa seorang mekanik di Terengganu dan dia bagi saya Imsher. Imsher ni yang pernah buat JV dengan Isuzu satu masa dulu, dia limited edition. So boleh masuk dan dia dulu dia pakai, abang ni dulu dia pakai Isuzu Trooper ni, tapi dia nak masukkan balik. Cuma sekarang dia dah lama tak main. So dia bagi kat saya. So dapat, kalau kita tak nampak tulisan Imsher kat sini. Kalau ikutkan dia ada tulisan Imsher kat sini. So ni memang best, steering ni memang sangat selesa. Dan okey, yang lain saya tak ada tukar apa. Gear masih yang sama, cuma saya tukar gear knob ni saja. Ni gear untuk 4x4 dia. Dia punya brake masih kat sini dan saya ada tambah extra brake di sebelah sini. Okey, ni extra brake kalau kita masuk hutan ataupun tempat-tempat yang agak curam dan dia tak boleh support sebab kereta ni dulu brake dia memang tak
tak pergi. Kalau pergi lama, kalau macam kita parking dekat bukit, saya tahu kereta-kereta lama semua ada problem tu, kita terpaksa masuk gear 1. Kena masukkan dalam keadaan gear supaya dia tak menggelongsor. Kalau tidak dia menggelongsor. Tapi dengan ni, kalau saya press dia ke depan ni, tekan macam mana pun dia takkan berjalan. So dia akan lebih kuat kat sini. Extra brake ni. Cuma jangan lupa nak tarik je balik. Yang lain kita belanja sikit lah ni. Tu Kasim Selamat punya bunyi. Ini just for fun saja sebenarnya, sebab sebenarnya horn asal saya boleh pakai sini je. Pun dah kuat. Ini pun horn trompet kecil je. So apa lagi nak tengok? Mungkin nak tengok engine. Okey. Ni Isuzu ni tak ada, ni saya beli yang lori punya. Letak sini. Inilah dia enjin. Ni agak bising dulu, dan yang ini sebenarnya fiber ni kita letak untuk kurangkan dia punya panas, supaya kita pegang ni pun tak panas sangat. Dan inilah dia. Enjin dia agak jadi padat bila kita letakkan 2.8 diesel berbanding dengan enjin 2.0 petrol dulu, dia agak nampak relax sikit dalam ni. So semuanya ditukar. Bila kita tukar daripada petrol pergi diesel, sebenarnya bukan satu perkara yang agak mudah. Dia agak menyusahkan juga, sebab banyak benda kita kena tukar, bukan sekadar enjin saja. Dari segi minyak dia, dari segi piping dia, semua kita kena tukar balik, sebab dia tak sama. So kita tengok kat sini, dia punya tangki air pun kita tukar yang baru. Okey, yang ni brake ni pun kita dah tukar yang besar punya, sebab yang dulu punya dia tak boleh tampung. Ini horn yang saya pakai tadi, horn kecil tu. Air filter pun jadi besar. Dan masalah bila pakai 2.8, kereta ni akan lebih bergegar daripada yang dulu, sebab dulu dia punya dicipta untuk enjin 2.0 saja. Jadi apa yang saya perlu buat, saya kena tukar mount enjin dia. Enjin mount dia saya gunakan yang lori 1 tan punya. So lori 1 tan punya mount, untuk dia lebih ikat dan lebih grip dan dia tak bergegar. So sekarang dah selesa bawa dah tak macam dulu. Kalau tidak, siapa yang nak tukar 2.8 tu kena ingat mount tu penting. Dulu saya tak anggap benda tu penting, dan dia agak sangat bergegar. Okey, untuk setakat 2 tahun dah gunakan Trooper ni, sebenarnya masih ada lagi beberapa perkara yang nak diimprovekan dengan Trooper aku ni. Dan yang dah ada dalam kepala sebenarnya, pertama nak tukar dia punya coupling dia. Coupling kat bawah tu sebenarnya sebab adalah untuk coupling 2.0 dulu. So sekarang bila dia enjin besar, dia agak seksa bila daripada coupling kecil nak bawa benda yang besar. So perlu tukarkan, dan perkara tu dah refer dengan mekanik. Cuma nak dapatkan barang agak susah buat masa ni. Ini musim lockdown ni. Kita harapkan depan ni akan cepat dapat lah. Itu satu. Kemudian nak adjust ratio dia kat belakang. Yang itu pun perlukan masa, dan lockdown adalah yang membataskan kenapa tak boleh nak buat. So bila ratio dia sekarang ni, kereta ni agak laju di jalan. Dia kalau kita nak main lebih pada off-road, kita kena kurangkan sikit dia, supaya dia lebih mampat dan padu lagi nak bawa. Jadi itu yang kena adjust. Dan roof rack kat atas tu aku nak betulkan sikit, nak tambah lagi dia punya pagar dia tu kat atas. Yang lain itu sajalah buat masa ni. Cat rasanya okey lagi, tak ada rasa nak tukar. Yes. Itu bukan enjin Trooper. Itu saja. Dan nak settlekan tentang meter minyak. Yang itu nak settlekan juga. Mungkin kena perlukan meter tambahan, ataupun kena cari meter yang untuk tank besar ni. Itu sajalah. So sesiapa yang ada mungkin lebih experience dengan 4x4 lama ni, terutamanya Trooper tahun 84 ni, mungkin boleh bagi cadangan ataupun komen, dan boleh share dengan aku, sebab aku pun kira budak tua baru belajar juga. So kita sharing and caring. Okay? Dan seperti biasa, jangan lupa juga terus sokong channel aku, Azhan Rani. Aku pun baru saja belajar, jauh berapa
ribu tiang lagi dengan galeri kereta ni. Apatah lagi Sifu aku Pekin. So kita harap banyaklah benda yang aku dapat belajar, dan thank you galeri kereta kerana bagi slot dekat Azan Rani untuk sosek-sosek kali ni dalam video ni, dan harap banyak lagi perkongsian ilmu kita boleh dapat lepas ni. Exhaust yang di sini. Ini separuh je. Dulu sampai sini. Separuh orang lagi dia keluar ke tepi. Exhaust. Ada yang keluar ke atas mana.